بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini dalam sesi ulang kaji kita sebanyak 6 halaman pada halaman 306 hingga 311. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul, long time no see ya. Long time masya-Allah ya. Dan kita hari ini Ustaz menarik kerana kita akan bersama dengan tokoh yang kita akan bersama diskusi. Betul. Mengulang kaji 6 halaman yang indah daripada surah Maryam ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Sya'ari Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Sihat Ustaz Fazrul, Ustaz Tarmizi, barakallahu fikum. Alhamdulillah ya. Selamat datang ke My Quran Time dan terima kasih sekali lagi sudi bersama untuk berkongsi. Kali ini Ustaz dalam surah Maryam yang penuh dengan babak-babak yang mendebarkan ya, untuk mengenali kepada tokoh wanita, satu-satunya nama wanita yang diangkat di dalam Al-Quran secara khusus. Dan hari ini kita nak melihat kepada bagaimana babak ketika Sayyidatina Maryam ya, kepada ibu kepada Nabi Isa ini, sebelum lahirnya Nabi Isa, prosesnya itu yang kita nak ambil pelajaran bersama, terutama bila merujuk kepada ayat yang ke-23, 24. Mungkin nanti Ustaz boleh ceritakan sikitlah ya, apa nasihat kaitannya dengan ibu-ibu, dengan wanita-wanita yang pada hari ini mengikuti My Quran Time pada hari ini. Jadi kita mulakan Ustaz Tarmizi ya, bacaan daripada ayat yang ke-24, salah satu daripada ayat yang bercerita tentang seruan tentang Nabi Maryam, tentang Maryam ini sendiri ya, daripada Jibril, dan pelajaran yang boleh kita ambil. Ayat 24 bersama tuan-tuan yang berada di online dan di TV. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa ba'd. Terima kasih juga kita nak ucap saya sekali lagi pada Al-Fadhil Ustaz Sya'ari Abdul Rahman. Ada yang tanya saya, Ustaz, abang ustaz ke tu? Ada kaitan ke Ustaz? Ada kaitan, nama samalah, nama ayah sama. Subhanallah. Jadi subhanallah, terima kasih Fadil Ustaz Sya'ari berkesempatan pada hari ini, dan juga tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sedang buat apa tu? Allahu Akbar. Terima kasih kerana terus bersama meluangkan masa bersama dengan Al-Quran. Dan hari ini kita nak mulakan bacaan kita di halaman yang ke-306, ayat yang ke-24. Betul Ustaz. Okey, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, tuan-tuan dan puan, jom kita baca sama-sama ayat yang ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا صدق الله العظيم. Surah
Sadaqallahul Azim ayat 24, maka dia Jibril berseru kepadanya daripada tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Jadi ini adalah terjemahan ringkas daripada ayat 24. Ingin kita dapatkan pencerahan daripada Al-Fadil Ustaz Syahri Abdul Rahman. Ustaz, bila bercerita tentang Sayyidatina Maryam, sudah tentunya banyak pelajaran. Ada yang mengaitkan ayat yang ke-22 23 tentang mental health, tentang kesihatan mental, bagaimana nak menguruskan pre ataupun postpartum, ya, sebelum dan selepas daripada melahirkan anak. Betul. Ya, kadang-kadang ada ibu yang terkena dengan sindrom tekanan, ya, cabaran, apatah lagi bila Sayyidatina Maryam ini tidak ada suami, dan ada yang kata salah satunya mungkin ada kaitan dengan Saria, anak sungai ini, ada kaitan dengan air. Kalau nak kurangkan stres sikit itu, lahirkan anak di dalam kolam yang ada air, ataupun dalam besin, ataupun dalam anak sungai mana-mana yang ada. Betul ke begitu? Saya silakan Ustaz Syahri untuk mencerahkan pelajaran daripada ayat ini sebenarnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fazrul Ismail, Ustaz Tirmizi Abdul Rahman. Seronok dapat mendengar ayat-ayat bacaan tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan mendamaikan jiwa semua yang mendengar. Alhamdulillah. Ayat yang kita diperdengarkan tadi menceritakan tentang bapa yang berlaku kepada Maryam alaihissalam selepas melahirkan Isa ibnu Maryam, di mana Allah Ta'ala menyebut ada seseorang di bawah beliau, bawah Maryam, yang menenangkan Maryam. La tahzani. Para ulama mempunyai dua pandangan berdasarkan dua qiraat, ya. Man tahtiha, min tahtiha. Yang penting saya memilih pendapat yang menyatakan ia adalah suara anak beliau sendiri, Isa, yang menenangkan bondanya. Mama, jangan risau, ya, atas kelahiran saya. Ya. Segala yang mama risaukan iaitulah persepsi Bani Israel, tohmahan Bani Israel. Allah ada rencana untuk mama. Kemudian bayi yang sama berkata, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Mama lihat, ini adalah bukti pertama mama tidak akan bersendirian, iaitulah Allah jadikan di bawah bonda Sariyah, anak sungai. Jadi kalau kita nak ambil ayat ini untuk kita kata natural birth ataupun water birth, bagi saya tidak kena. Kalau kita nak buat natural birth ataupun water birth, silakan, cuma jangan gunakan ayat ini. Kerana semasa Maryam melahirkan anak anda beliau, air tidak ada. Air itu ada selepas melahirkan. Sebagai suatu bentuk keajaiban dan tanda-tanda kekuasaan Allah, maka Isa yang bayi berkata, mama tengok apa akan berlaku di bawah mama, ataupun tahta di sini bukan sekadar bermaksud di bawah tubuh Maryam al-Muqaddasah, tetapi tahta itu merujuk kepada ditundukkan sungai itu kepada mama. Maknanya air sungai itu ada, tidaklah jauh daripada lokasi Maryam. Maryam kan bersandar pada pohon tamar yang mati, dan sungai itu ada berdekatan, dan para ulama menyatakan air sungai itu sudah tidak berfungsi sebagaimana pokok tamar. Tetapi kerana Maryam, maka Allah datangkan air sungai itu kepada Maryam. Ibu lihat, bersebelahan dengan ibu ada air, maka air itu digunakan untuk membersihkan bondanya, ya, selepas melahirkan anak. Biasalah darah di sana sini, untuk bersihkan bayi dan untuk minum bagi tenaga. Jadi air itu wujud selepas daripada melahirkan, bukan semasa melahirkan. Jadi kita juga lihat pada ayat 26, Allah perintahkan menerusi Isa, fakuli washrabi. Maksudnya minumlah. Ini menunjukkan air itu sebelum daripada melahirkan ia tiada. Tetapi selepas diadakan Allah, barulah Allah memerintahkan Maryam, silakan minum. Air ini bukan air sebarangan. Air akan memberikan kamu kekuatan sebagaimana
buah tamar yang digugur sebelum ni ada. Tiba-tiba ada buah tamar. Masya-Allah. Kerana goncangan Maryam tersebut. Sama juga dengan sungai. Sebelum ni tiada, tiba-tiba ada. Jadi kita kena berhati-hati untuk menyatakan natural birth ke water birth ke, kerana dibimbangi tidak selari dengan maksud ayat. Begitulah Ustaz, wallahu alam. Baik, terima kasih ucapkan ya pada Ustaz Syahri untuk menjelaskan perkara ini agar ayat ini kita belajar dahulu. Ya, apakah pelajaran yang sedang disampaikan. Mesejnya ialah tentang bantuan Allah kepada Sayyidatina Maryam itu sendiri, dan bukanlah dengan mengambil pelbagai teknologi yang ada untuk ditolak-tolakkan kepada ayat yang ada. Mudah sikit laku Ustaz ya. Kita harapkan ianya tidak berlaku ataupun tidak berlaku dalam masyarakat kita secara sembrono begini. Baik. Jadi alhamdulillah itu antara perkara yang menarik, dan kalau kita lihat pada halaman 307, apa yang kita belajar ialah tentang peristiwa Nabi Isa bin Maryam yang boleh bercakap. Betul. Ya, dan salah satu mesejnya ada pada ayat yang ke-31. Ya, bagi tuan-tuan yang ada Quran mushaf di depan, buka muka surat 307 ayat 31 itu yang kita nak baca bersama. Selain daripada Nabi Isa menyatakan pada ayat 30, qala inni abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Mesej pertama, ya, mesej pertama disebut oleh seorang baby, ya, Nabi Isa alaihissalam. Tetapi disambung dengan ayat 31. Kita baca ayat 31 ini, kita ingin memahami bagaimana mubarak, salah, zakah, hayya ini menjadi mesej penting untuk kita ambil serius pada waktu ini insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah sahabat-sahabat kita ramai sekali di ruangan Facebook sekarang ni Ustaz bergabung dengan kita. Terus sabarkan, kongsikan pengajian ulang kaji kita pada tengah hari ini, dan pastinya istimewa bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syahri Abdul Rahman yang selalu berkongsi ilmu di TV Al-Hijrah ini. Ada sahabat kita berkongsi, antaranya Puan Zahratul Firdausi. Selalunya kita berpagi-pagi dengan Ustaz Syahri. Kali ini di tengah hari, tengah hari ya. Di tengah hari, subhanallah. Bukratan wa asyiyah. Bukratan wa asyiyah, alhamdulillah. Allah akbar. Okey. Jadi insya-Allah kita nak baca seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran. Kita baca sekarang ayat yang ke 31. Baik. Jom sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة وجعلني صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 31, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan solat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Ini adalah perkataan daripada seorang baby Ustaz ya. Yang panjang pula jawapannya tu ya. Nak memahami sebenarnya apa maksud Allah jadikanku ini mubarak ya, dan pada aina kuntu, dan juga wa ausani bis salah. Silakan Ustaz Syahri. Alhamdulillah Ustaz Fazrul yang saya hormati, Ustaz Tirmizi, Abdul Rahman, seluruh yang menonton rahimakumullah. Mubarakan wa ja'alani mubarakan. Mubarakan ini mempunyai 3 tafsiran setakat yang saya bacalah. Tafsiran yang pertama adalah Allah menjadikan aku Isa ibnu Maryam di mana jua aku berada, mereka yang bersama denganku tidak akan menghadapi kebuluran dan kesakitan. Sebab itulah Allah kurniakan kepada Nabi Isa mukjizat.
seperti menurunkan makanan daripada langit, seperti merawat sakit sopak, sakit buta. Ayat-ayat Allah Ta'ala ini adalah untuk menunjukkan sesiapa yang beriman kepada Isa, yang bersama dengan Isa, Allah akan kurniakan kepadanya barakah dari sudut rezeki-rezeki keduniaan yang kita boleh nampak. Semua sedia maklum juga surah At-Tin, ya, para ulama ada yang mentafsirkan ayat pertama surah At-Tin merujuk kepada lokasi perjuangan Nabi Isa. Wat-tini waz-zaitun. Ini menunjukkan sesiapa yang beriman kepada Isa, Allah akan hilangkan daripadanya keburukan-keburukan dunia seperti kelaparan, kebuluran dan kesakitan. Semoga kita dikurniakan daripada mereka yang kepada Isa ibnu Maryam semasa baginda turun dan diutuskan kali kedua di akhir zaman. Ma dumtu hayya tidak hanya merujuk kepada zaman Nabi Isa yang sudah berlalu, iaitulah 30 tahun sebagai Rasul Bani Israel yang terakhir. Tetapi jangan lupa ma dumtu hayya juga merujuk kepada baginda turun kali kedua nanti. Ya. Yang kedua ditafsirkan mubarakan ini oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah sebagai al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Di mana sahaja aku berpijak, di situlah manusia akan melakukan kebaikan berdasarkan suruhan agama, meninggalkan keburukan yang disuruh oleh agama. Jadi Nabi Isa akan menjadi guru besar yang manusia tidak akan berani melakukan kemungkaran di hadapannya. Ya, ini antara keberkatan Nabi Isa. Ya, ayat sebelumnya berbicara tentang aku dikurniakan Alkitab, aku dijadikan guru yang mengajar Alkitab. Tetapi berapa ramai guru-guru yang mengajar, apa yang diajar tidak diamalkan oleh pelajar. Tetapi barakah Nabi Isa adalah di mana jua baginda akan berada nanti, di situlah akan berlakunya pengamalan kepada ilmu yang diajar. Masyarakat, manusia tidak berani untuk melakukan hal-hal dosa di hadapan Nabi Isa ibnu Maryam. Dan akhir sekali, dan saya kira pandangan yang ketiga ini juga penting, iaitulah jami'ul ahwali ghaliban muflihan munjiha. Maksudnya di mana jua aku berada nanti, aku tidak akan boleh dikalahkan. Lihat pada zaman Bani Israel bila mereka mengepung Isa untuk membunuh Romawi, nak bunuh Nabi Isa ibnu Maryam, Allah angkat baginda naik ke langit. Allah tidak biarkan Rasulnya terbunuh. Dan itulah juga yang akan berlaku di akhir zaman nanti. Jadi ucapan bayi ini bukan ucapan sebarangan. Ucapan bayi yang berbicara tentang masa depan. Yang barangkali berlaku 2000 tahun selepas beliau berucap sebagai bayi. Iaitulah beliau takkan boleh dikalahkan. Sebab itulah dalam hadis-hadis yang sahih, Isa ibnu Maryam membunuh Dajjal dan doanya menyebabkan terbunuhnya Ya'juj dan Ma'juj, dan dunia diberikan keamanan di bawah Isa ibnu Maryam, insya-Allah. Insya-Allah. Alam Ustaz ucapkan pada Ustaz Syahri Ustaz ya, membawakan perspektif ataupun apakah makna di sebalik mubarak ya. Biasanya kita bercakap tentang Quran sebagai sumber barakah, mubarak. Kan kali ini bila dijadikan Nabi Isa tu mubarak, maksudnya keimanan pada Al-Quran ini selari dengan keimanan pada Nabi Isa yang akan membawakan barakah Ustaz ya, yang Allah izinkan. Kalau tadi pendapat pertama untuk bab dunia aman, yang kedua tadi itu dari segi amalan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, dan yang ketiga tadi tidak dikalahkan. Jadi kalau kita nak menang, kita kena dapatkan mubarak yang ada di dalam Al-Quran ini, dan salah satunya daripada panduan ayat 31 tadi sudah tentunya dispesifikkan lagi dengan solat, zakat sebagai senarai semak bagi kita dalam keluarga kita masing-masing, dan insya-Allah kita doakan agar kita dapat mengikuti jejak Nabi Isa, salah seorang nabi yang kita imani pada setiap hari. Jadi kita nak meneruskan Ustaz ya, kepada halaman yang ke-308. Kalau kita lihat 308 ini transisi kepada legasi seterusnya. Kalau tadi legasi daripada Nabi Zakaria pada awal surah Maryam, kemudian Maryam dan juga Isa,
Kali ini kita berpindah pada seorang tokoh yang bernama Ibrahim, bersama dengan ayah. Walaupun ayahnya tak berapa nak okey, tetapi si anaknya okey. Kesannya ialah anak-anak dan cucu cicitnya okey, ya. Itu sebabnya iman kepada Allah ini, amal soleh ini memainkan peranan penting untuk kita kuatkan. Jadi kita nak baca ayat 41 pada halaman 308. Ayatnya 41 ini pendek sahaja, tapi kalau boleh Ustaz bawakan dulu ayat 40 dan 41 sebagai panduan. Kerana kita nak melihat beza di antara si ayah dengan si anak. Ayah pada ayat 41, nanti si anaknya ni salah satunya pada ayat yang ke-54 halaman seterusnya. Kita baca dahulu ayat 40 41. Baik. Nak melihat perkataan siddiqan nabiyya, apa maksud sebenarnya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Khususnya tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tak lupa Fadhil Ustaz Syari. Kita nak melihat sekarang ni ayat yang ke-40 dan 41. Betul Ustaz ya. Tadi mula tadi saya dah baca dengan Bayati, kemudian sebentar tadi Hijaz. Sekarang ni kita nak cuba pula Taranum Nahawan Taranum Nahawan. Ini kita baca secara mujawad. Wah, jadi ini masanya tuan-tuan dan puan-puan nak test suara kat rumah tu. Biar bergema sikit. Dan ini ayat 40 di hujung tu ada mad arid li sukun. Betul. Kalau 41 hujungnya iwad. Jadi masya-Allah. Ada beza Ustaz ni. Ada beza. Jadi kita pilih dua ayat tu. Kena hati-hati. Ada perbezaan mad arid li sukun, lepas tu kita baca dengan mad iwad. Kadar mad dia. Jom kita cuba praktikkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Wadhkur fil kitabi واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله Astagfirullahalazim. Kita telah bacaan ayat 40 dan 41 tentang legasi, tentang sesuatu yang amat berharga, peristiwa Nabi Ibrahim siddiqan nabiyya. Tetapi pada ayat 54 berkaitan dengan anak Nabi Ibrahim Ismail, bercakap tentang sadiq. Maksudnya ada siddiq dan sadiq. Tuan-tuan perhatikan dahulu, kita berehat sebentar, kita kembali semula apa rahsianya sebentar lagi. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. sedikit ya, Ustaz. Ya, 25 rasul 25 rasul daripada Abang Raihan kita. Dan hari ini pun memang kita berkisar Ustaz ya, rasul-rasul, dan di sebalik rasul-rasul itu ada wanita-wanita yang hebat Ustaz. Ya, Nabi Isa di sebaliknya itu ibu. Betul. Yang membesarkannya sendirianlah. Ini wakil pada ibu tunggal. Allah. Ya, ibu tunggal mungkin ada yang mengikuti My Quran Time mungkin mencabar kehidupan, tetapi Maryamlah sebagai
contoh teladan selain daripada kalau nama Nabi Musa, betul, ada maknya, ada kakaknya, betul, ya, Nabi Muhammad sudah tentunya ada isterinya, ada ibu yang sudah pun pergi awal Ustaz ya, wafat di Abwa itu, sebagai satu panduan kepada kita lah ya, kepada kita semua insya-Allah ya. Ya Ustaz Fazrul bersebut pasal ibu dan Sayyidatina Maryam yang melahirkan, kita nak ucapkan sana helwah Ustaz. Oh masya-Allah. Sana helwah kita hari ini kepada orang penting, ya? Sahabat kita, sahabat orang penting dalam My Quran Time yang setia dengan masanya. Betul. Allah Akbar. Jaga saya, pastikan saya berhenti on time. Betul. Jangan terlebih masa, kalau masa, kurang masa. Betul Ustaz. Masa doa tu dia cakap dah macam ni kita nak ucap sana helwa kepada sahabat kita saudara Muhammad Zul Akmal Muhammad Safizal. Di mana dia sekarang berada? Dia tak depan kaca TV biasanya. Ya. Tetapi penting ni ada dekat depan kita ni. Subhanallah. Terima kasih banyak Sana Hilwah Akmal. Moga terus bersama dengan Al-Quran, komited bersama dengan Al-Quran. Dan juga Ustaz, kebetulan hari ni Ustaz, anak-anak saya pun semua bulan 10 Ustaz. Hari ni Sakif 2 bulan 10, Naura 2 bulan 10 dan kakak dia Uzma 7 bulan 10. Okey, masya-Allah. Dan juga tadi kita baca, saya ada baca tadi kalimah wadhkur fil kitabi Ibrahim. Betul Ustaz. Anak Ustaz Fazrul juga Ibrahim 3 hari bulan 10. Besok. Ya, besok insya-Allah. Semua sana helwa. Semua sekali mudah-mudahan Allah SWT terus jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Semoga terus mengambil pelajaran Ustaz ya daripada tokoh-tokoh yang lahir dibantu ataupun ditatang, dijaga oleh ibu-ibu yang bersungguh. Kita doakan pada ibu-ibu yang terus mengambil Sayyidatina Maryam ini sebagai contoh teladan, kerana sebagai satu contoh meneruskan legasi Ustaz ya, kebaikan. Dan sudah tentunya Nabi Ibrahim lahir juga daripada satu perut ibu yang walaupun ayahnya buat perangai, tapi cara dia bercakap itu pada ayahnya itu tetap indah. Itu sebabnya kita nak belajar apa yang dimaksudkan dengan perkataan siddiqan ya. Kalau kita lihat kepada ayat yang ke 41, siddiqan nabiyya, tetapi anak kepada Nabi Ibrahim, Ismail, ini digelar sebagai sadiqal wa'd pada ayat yang ke-54. Kita bersama dengan Ustaz Syari untuk mendapatkan pencerahan perkara ini. Silakan Ustaz. Sana helwa kepada anak-anak Ustaz Fazrul, Ustaz Tarmizi, barakallahu fikum. Baik, siddiqan bermaksud benar dan membenarkan. Okey, saya percaya Al-Quran bila berkata taatilah ibu bapa, cakap dengan baik pada ibu bapa. Jadi saya percaya itu adalah wasiat yang benar. Tetapi mampukah anda membenarkan ayat tersebut dalam kehidupan? Maka kalau anda membenarkan dalam kehidupan, dalam tingkah laku anda, itu sudah nama siddiq, bukan semata-mata orang yang percaya. Saya sebut begini kerana dalam cerita sebelum cerita Ibrahim alaihi salam, as-siddiq, Ibrahim kana siddiqan, ada cerita Maryam ya, siddiqah. Maryam juga mendapat gelaran siddiqah kalau kita rujuk kepada surah Al-Maidah ayat 75. Jadi tokoh-tokoh yang dipaparkan dalam surah Maryam ini memang mendapat gelaran siddiq. Di mana Maryam, anak beliau Isa sangat menegaskan sifatnya berbuat baik kepada ibunya. Sebab ibunya adalah tokoh wanita yang dimuliakan. Jadi kadang-kadang kita ni anak akan menghormati ibu bapa bila ibu bapa kita baik. Tapi kalau ibu bapa kita tak baik macam mana? Lalu datanglah cerita Nabi Ibrahim. Di mana baginda berhadapan dengan ayah yang Ustaz Fazrul sebutkan tadi, iaitulah yang ada karenah, yang benci, memerangi Islam sampai menghalau keluar Nabi Ibrahim. Ibrahim kekal siddiq. Dia percaya ayat Allah tentang birrul walidain itu benar, dan dia membenarkan. Dia membenarkan. Allah tunjukkan bagi dia membenarkan akhlak yang baik kepada ibu bapa, tidak berkata uffin kepada ibu bapa. Kemudian mengapa pula Ismail, Ustaz Fazrul tanya tadi, Ismail alaihi salam diberikan gelaran bukan siddiq tetapi sadiq. Siddiq
dia lebih powerful daripada sadiq. Itu kata para ulama tafsir. Sebab siddiq ini adalah sirah mubalaghah yang menunjukkan amat-amat benar. Mudah fahamnya begini. Sadiq, adanya pihak lain yang menyebabkan anda dilihat membenarkan janji. Sadiq membenarkan janji sebab ada pihak lain datang, iaitulah ayah. Ayah kata nak, ayah mimpi ayah kena sembelih kamu ni. Kamu okey ke? Jadi apa ni kata Ismail alaihi salam, if'al ma tu'mar satajiduni insya-Allah minas sabirin. Dan falamma aslama wa talahu lil jabin, Ismail menunaikan janji. Kerana ada pihak yang mahu melihat beliau menunaikan janji ataupun tidak, dan ternyata pihak itu Nabi Ibrahim dan anaknya telah menunaikan janji, maka gelarannya Sadiq. Tetapi Siddiq dia lebih tinggi daripada itu, ustaz. Iaitulah ada orang ke, tak ada orang ke, saya tetap membenarkan apa yang Tuhan kata. Jadi tokoh-tokoh seperti Ibrahim dan Maryam adalah Siddiq, ya, di mana mereka tidak peduli siapa di sekeliling mereka, yang penting mereka akan membenarkan. Contoh, ya, Ibrahim berkata dalam hatinya, wallahi la akidanna asnamakum, aku akan buat sesuatu kepada berhala-berhala kamu. Dia cakap dengan diri sendiri, dia tak umumkan kepada orang lain. Tetapi dia membenarkan ke tidak? Dia membenarkan. Dia membenarkan dengan memecahkan berhala. Jadi orang menagih dia menunaikan janji ataupun tidak ada orang menagih dia menunaikan janji, dia tetap benar dalam apa pun keadaan. Itu Siddiq, benar dalam apa pun keadaan. InsyaAllah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Syahri. Dan mungkin sikit tambahan Ustaz Syahri, pada ayat yang ke-56 itu ada perkataan Nabi Idris pula masih lagi siddiqan nabiyya. Cerita sikit kan apa yang menyebabkan Nabi Idris ni dapat juga status siddiqan nabiyya seperti Nabi Ibrahim. Kita tak diberitahu banyak tentang Nabi Idris alaihi salam. Ini cabaran. Tetapi apabila ia diletakkan selepas cerita Nabi Ibrahim alaihi salam, para ulama berpandangan Idris alaihi salam selepas zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa yang biasa saya belajar dulu memang sebagaimana nasyid Ustaz Tarmizi tadilah, iaitulah Idris, Adam Idris. Saya pun begitu belajar sebelum ni. Tetapi bila kaji lain, ya? Beliau menurut pendapat sebahagian para ulama seperti Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, beliau ni Nabi besar Bani Israel. Diutuskan kepada Bani Israel yang rosak perangai. Jadi beliau menghadapi dalam rumah tangga beliau sendiri macam Nabi Ibrahim. So that's why Idris muncul selepas cerita Nabi Ibrahim. Sebab berdepan dengan orang-orang munafik, orang-orang yang khianat dalam rumah tangga orang Islam sendiri. Dan Siddiq kan menunjukkan ada cabaran besar berlaku kepada Nabi Idris hingga Allah Ta'ala wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Para ulama dalam kumpulan ini menyatakan beliau wafat. Beliau telah wafat akibat daripada perjuangan ini, dan Allah angkat beliau sebagai manusia meninggal dunia. Ya, tetapi Isa tidak sama dengan situasi Idris. Isa diangkat dalam keadaan hidup. Wallahu a'lam ustaz, itu kajian tafsir para ulama kita. Siddiqan sama dengan Ibrahim menunjukkan cabaran dan tentangan dihadapi dari dalam selimut orang Islam sendiri ataupun Bani Israel. Sama macam Ibrahim dengan ayahnya sendiri. Masya-Allah. Wallahu a'lam. Tapi dia tetap teguh juga, ya, membenarkan, jujur, terus respon kepada seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita belajar Ustaz, ya, untuk sama-sama kita bina di dalam diri kita, dalam masyarakat kita. Sebenarnya biasanya orang cakap jujur itu ialah cakap jujurlah, kan. Tapi jujur ini apabila kita menyahut terus seruan daripada Allah, apa sahaja bila Allahu Akbar itu kita benarkan, perlu kita infak kita benarkan dengan kita melaksanakan. Bukan kata betul tu kena senyap lepas tu sambung balik, ya, main ke ataupun buat kerja, tidak membenarkan dengan perbuatan kita. Baik, jadi dengan kita membenarkan segala apa seruan daripada Allah, Allah beritahu ganjarannya adalah ke syurga Ustaz, ya. Pada halaman 309 kita nak baca salah satu peristiwanya ini, menarik pada ayat yang ke-20 ataupun 62. Tidak dengar sesuatu yang la'un, yang sia-sia,
dan ada perkataan bukratan wa asyiyah. Kita baca dahulu dan kita akan dengarkan pencerahan daripada Ustaz Syahri sebentar lagi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Syahri Abdul Rahman, ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran, penonton yang dikasihi Allah SWT sekalian di kaca TV dan juga di sahabat-sahabat di ruangan Facebook sekarang ini. Jom kita nak meneruskan bacaan kita. Kita nak terus baca ayat yang ke-62. Jadi saya kira ayat yang ke-62 ini menceritakan satu suasana Ustaz ya, dekat mana di syurga, subhanallah. Pasti di syurga ini subhanallah tempat yang menarik, sangat-sangat menarik, dan kita nak baca dengan bacaan murattal ataupun kita nak baca dengan mujawad jiharkah sesuai dengan bentuk ayat itu insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 62, di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna kecuali ucapan salam, dan di dalamnya bagi mereka ada rezeki pagi dan petang. Ya, ada dua perkara lah Ustaz ya. Tidak dengar perkara yang la'un ini, maksudnya di dunia ini la'un ini tak semestinya dia cakap perkara mencarut je. Betul. Katakan orang baca Quran pun dia tidak menghormati pada orang baca Quran, itu digelar sebagai la'un, sia-sia. Tetapi tidak berlaku di akhirat nanti kecuali yang baik-baik sahaja, yang mengikut kepada standard Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga walahum rizquhum, pada mereka itu ada rezeki bukratan wa asyiyah, ya, pada waktu pagi dan waktu petang. Ya, Ustaz ya. Jadi kita nak dapatkan pencerahan daripada Ustaz Syahri. Pagi dan petang ni biasanya pasal zikir, pasal solat tu biasalah kita dengar kan. Tapi kalau dapat rezeki pagi dan petang, malam macam mana pula nanti di syurga nanti, ataupun apa maksud bukratan wa asyiyah dalam ayat 62 ini Ustaz Syahri? Subhanallah. Terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi. Alhamdulillah. Bukrah ini bermaksud keadaan waktu di antara terbit matahari sehinggalah kepada matahari meninggi. Ya, manakala asyiyah adalah waktu di mana matahari sudah hampir terbenam hinggalah kepada waktu malam. Jadi bukrah itu ini dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib, tafsir Ar-Razi, beliau menyatakan orang Arab ni makan paling meriah adalah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Jadi apa yang nak digambarkan ataupun kiasan kepada kemeriahan makan-makan. Saya rasa kita tak susah nak bayangkan situasi itu sebab kita dah makin longgar SOP. Jadi kemungkinan boleh makan-makan di restoran-restoran. Apa perasaan kan? Oh, memang itulah yang dinantikan. Jadi seronok. Betul Ustaz, seronok. Jadi apa yang di messagekan daripada ayat ini adalah kemeriahan majlis makan-makan. Kemeriahan. Seronok. Dan yang kedua Ustaz, perasan kan ayat 62 ni bukratan wa asyiyah ada kena mengena tak dengan ayat 11? Iaitulah Nabi Zakaria alaihi salam, Allah Taala sebut ya, beliau tidak boleh bercakap-cakap dalam 3 hari. Dan beliau hanya mampu memberikan isyarat ya untuk bertasbih kepada kaumnya pagi dan petang. Kenapa itu berlaku? Kerana tanda engkau dapat rezeki anak. Kalau kau tak boleh bercakap ya dalam 3 hari pertama, ya, dan memang baginda tak boleh bercakap. 3 hari itulah tanda isterimu mengandung, ya, isterimu akan mengandung, iaitulah ya. Jadi
bayangkan perasaan anda bila isteri anda mengandung sedangkan anda sudah berpuluh tahun, berbelas tahun menunggu anak. Perasaan itulah yang digambarkan pada ayat 62, ahli-ahli syurga. Allah maja'alna minhum. Amin. Amin. Wallahu a'lam. Amin. Amin. Ya. Jadi terima kasih ucapkan pada Ustaz Syahri menjelaskan tadi tentang tanda dapat rezeki Ustaz ya. Di dunia dapat rezeki pada Nabi Zakaria tu tak boleh bercakap. Bukratan wa ashiya ya. Rupanya bukratan wa ashiya di akhirat nanti itu adalah lambang rezeki juga. Rezeki mewah meriah, boleh dine in. Ya, boleh dine in di syurga. Di sini masih lagi ikut SOP. Jangan tak ikut SOP. Tetapi di sana tidak ada SOP lagi dah ya. Tidak perlu lagi bekerja. Subhanallah. Kerana apa? Kerana banyak melakukan perkara-perkara salam di atas dunia ini, berzikir dan tidak melakukan perkara laun Ustaz ya. Walaupun dunia penuh dengan laun, perkara sia-sia, tetapi kita memilih untuk solat pada waktunya, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang kita belajar. Kita tidak mahu jadi orang yang rugilah Ustaz ya. Rugi. Dan kalau kita tengok pada halaman 310 ada satu istilah rugi ini diwakili oleh perkataan jithia tu berlutut. Berlutut kalau kita lihat pada ayat yang ke-68 dan juga ayat yang ke-72. Jadi kita nak baca ayat 72 lah Ustaz ya. Dia boleh mana-mana ayat, tapi kita ambil ayat 72 itu. Satu ayat yang amat penting untuk kita beri perhatian, untuk kita menghargai apa maksud jithia ini sebenarnya. Silakan Ustaz, ayat 72. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Syahri Abdul Rahman. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian, kita terus cuba kita baca sama-sama ayat yang ke-72. Kita cuba pula dengan bacaan sikah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 72. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita inginkan pencerahan daripada Ustaz Syahri. Surah Maryam ini dekat dengan orang Kristian ya, orang Nasrani. Dan apa kaitan jithia dua kali ada di dalam ayat ini, dan ada kaitan ke mesej kepada orang Nasrani dan juga mesej kepada kita umat Islam agar jangan engkar ataupun leka daripada dua jithia yang ada pada halaman 310 ini. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Pertama sekali jithia ayat 68, ada sekali lagi jithia pada ayat 72. Tetapi suasana berbeza. Saya bagi metafora. Nak masuk Dewan Peperiksaan, subjek yang sangat menyusahkan. Zaman saya dulu start sekolah adalah subjek macam matematik tambahan. Jadi sangat gurun. Jadi bila kita ni takut dengan subjek tu, kita barangkali bergetar-ketar lutut ni. Jadi satu istilah dalam Al-Quran adalah melutut. Ya, kerana takut amat sangat sampai tak nak bergerak, terpaksa diheret. Jadi jathiyah sebagai contoh dalam Al-Quran ada surah Al-Jathiyah yang merujuk kepada keadaan manusia semasa dihisap, sebelum dihisap mereka tidak sanggup untuk dihisap. Jadi ketakutan itu menyebabkan mereka melutut. Jadi jithia yang pertama menggambarkan ketakutan, tetapi belum lagi diadab. Adapun jithia pada ayat 72, anda keluar daripada Dewan Peperiksaan, memang terbukti anda gagal jawab dengan baik, anda menyesal, mengetuk-ngetuk kepala, juga dalam keadaan melutut. Jadi ia adalah gambaran selepas diazab ataupun semasa sudah berada di dalam neraka. So jithia yang kedua merujuk kepada melutut akibat daripada keletihan, kepenatan, tak boleh nak buat apa dah. Kerana diserang oleh api neraka dari segenap arah. Na'udzubillah. Itulah
perbezaan di Ustaz. Baik, Wallahu terima a'lam. kasih ucapkan pada Ustaz Syahri ya. Sebelum kena dah berlutut ya, lepas tu dah kena Ustaz ya. Diharapkan kita di sini kalau kita berlutut ataupun kita bersujud ya, tidak sampai kita ini kita jauhlah Ustaz ya daripada berlutut di sekitar Jahannam ataupun masuk ya, masuk di sana nanti naudzubillah min zalik dengan kita mengambil apa yang diperincikan di dalam surah Maryam ini. Kita mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Syahri untuk bersama pada hari ini. Kita mengambil 1-2 permata Ustaz ya, yang sebenarnya beribu-ribu berjuta-juta di dalam surah ini yang harapnya ia memberi manfaat. Kita doakan Allah izinkan kita terus mencedok hidayah daripada surah ini. Silakan Ustaz. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ampun dosa kami ya Allah, ampun dosa ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan anak-anak kami zuriat keturunan kami zuriat yang mendirikan salat, menjaga salat ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah birahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbarallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Syahri, Abdul Rahman dan juga Ustaz Tarmizi bersama pada hari ini ya, dan kita doakan Allah memberikan kita hidayah demi hidayah. Amin. Dapat menjejak kepada contoh sunnah daripada Sayyidatina Maryam, nabi-nabi yang dibincangkan sebentar tadi. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Sumbangan tuan-tuan adalah untuk kita sama-sama beraksi ya, mengambil tindakan seperti nabi-nabi terdahulu, mengambil tindakan untuk memperjuangkan akidah menuju Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam siaran ulangan pada malam ini pagi esok, dan jangan lupa untuk besok kita masuk menyambung lagi Ustaz ya. Kisah seterusnya yang menarik dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.